Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Mantap sahabat-sahabat semua. Kenyataan terkini ya daripada YB Azalina Othman. Ya, terbaik ini adalah satu perkara yang harus dilakukan dan inilah yang seharusnya dilakukan juga oleh kerajaan sebelum ini, tetapi mereka tidak pun melakukannya. Karena apa? Karena sibuk ya dengan mengekalkan jawatan, kuasa, ya di tampuk pemerintahan dan sebagainya. Dan karena itu hari ini mereka juga seringkali melaungkan kononnya reformasi apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Dan inilah ya perkara reformasi yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita ikuti apakah perkara itu. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti kenyataan padu terbaik daripada YB Azalina Othman. Katanya ya perlu kajian mendalam sebelum asing kuasa AG pendakwa raya. Itu antara kenyataan yang seringkali diguna pakai ataupun dikritik oleh pihak pembangkang hari ini. Reformasi pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya merupakan satu proses yang panjang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau berkata sebagai negara yang mempunyai pelbagai undang-undang, kerajaan memerlukan lebih banyak masa untuk melakukan kajian menyeluruh dan mendalam supaya keputusan yang dibuat tidak merubah di kemudian hari. Katanya kita dapat lihat negara-negara lain yang buat keputusan pengasingan kuasa ada yang berpatah balik. Ini masalah besar. Sebab itu kita perlukan satu kajian menyeluruh dan mendalam. Hal ini diperlukan supaya keputusan pengasingan kuasa bersifat kekal pada masa yang akan datang. Katanya pada sesi jawab lisan di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur hari ini. Azalina berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan daripada Senator Dato' Dr. Nguyen Jeluing yang ingin tahu bila pengasingan kuasa pendakwa raya dari peguam negara dapat dilaksanakan. Beliau berkata di sebalik komitmen untuk melaksanakan pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya, pihaknya menuntut agar kestabilan kerajaan tidak diganggu-gugat bagi membolehkan undang-undang yang berkaitan dipindah sebelum pengasingan peranan itu dimuktamadkan. Tambah lagi, pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya adalah satu proses yang panjang. Reformasi institusi perlukan pindahan kepada perlembagaan dan ia tidak akan dicapai kalau kerajaan tidak stabil, katanya. Pada 9 Oktober lepas, Azalina berkata agenda pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dilakukan secara berfasa selepas kerajaan mengambil kira kerumitan serta cabaran pelaksanaannya. Menerusi fasa pertama itu, pasukan petugas khas kajian komparatif sedang menjalankan kajian ke atas beberapa negara bagi meneliti dan merangka model yang paling sesuai dalam konteks Malaysia. Fasa kedua akan melibatkan pasukan petugas khas teknikal yang akan meneliti secara komprehensif implikasi perundangan, perjawatan dan juga kewangan sebelum menyediakan laporan interim untuk pertimbangan jemaah menteri. Fasa ketiga pula membabitkan sesi libat urus bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta pihak berkepentingan termasuk agensi penguatkuasaan. Itu antara kenyataan ya daripada YB Azalina Othman, sahabat-sahabat semua, dan saya percaya ya kenyataan dan juga apa yang disampaikannya itu adalah satu perkara yang amat penting ya untuk kita fikirkan bersama, karena ia melibatkan ya satu kuasa yang begitu besar ya. Jika diasingkan ya, segala perkara itu harus difikirkan secara cukup, secara masak sebelum dilaksanakan. Seperti kenyataan daripada YB Azalina menyatakan dia ada 3 fasa ya untuk melakukan perkara itu, dan setiap fasa itu harus dilakukan dengan teliti. Ya, jangan pula apabila dilaksanakan menjadi seperti negara lain, katanya. Apabila dilaksanakan mereka berpatah balik. Karena apa? Karena ada perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan. Itu antara kenyataan ya daripada YB Azalina Othman. Dan saya juga dengan itu sebelum kita akhirkan, saya juga ingin kongsikan kenyataan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution yang mengatakan ROS perlu tegas.
pastikan NGO patuh undang-undang. Itu antara kenyataan ya daripada Datuk Seri Saifuddin. Kenapa sahabat semua? Ini berkaitan juga mungkin dengan NGO yang menyalahgunakan memungut derma kononnya untuk Palestin, tapi penggunanya itu disalahgunakan. Jadi mari kita dengar Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS perlu bertindak tegas katanya terhadap pertubuhan bukan kerajaan yang gagal menghantar laporan kewangan tahunan bagi memastikan NGO terhadap undang-undang pertubuhan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Pertubuhan 1966 memberi kuasa kepada ROS antara lain menerima permohonan pendaftaran sesuatu pertubuhan, memberi kelulusan serta memastikan sesebuah pertubuhan itu bergerak sesuai dengan undang-undang. Beliau berkata ROS perlu melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala terhadap pertubuhan yang berdaftar supaya insiden melibatkan sebuah NGO dibekukan akaun ekoran dakwaan wang sumbangan orang ramai untuk membantu rakyat Palestin disalahguna dan agar tidak berulang lagi. Itu antara kenyataan beliau. Setiap laporan dihantar NGO mesti diteliti dengan kemas bagi menghalang wujudnya pertubuhan yang berdaftar, ya, tetapi aktiviti dilakukan tidak seperti mana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pertubuhan. Katanya dalam sidang media selepas sambutan setahun KDN Madani dan Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya hari ini. Sebelum ini dilaporkan SPRM memulakan siasatan ke atas aman Palestin berhad, ya, berhubung aktiviti pengumpulan derma oleh NGO tersebut untuk rakyat Palestin. Dan kita tahu NGO itu mau saman SPRM dan akhirnya kenyataan SPRM apa? Katanya mari jumpa di mahkamah, kita bagi bukti. Itu antara kenyataan yang begitu padu, begitu panas sahabat-sahabat semua. Jadi untuk yang seterusnya itu kita mengharapkan ya seperti kenyataan daripada YB Azalina, pengasingan kuasa ini boleh dilakukan dengan baik, ya, boleh dilakukan dengan secara menyeluruh, dengan rapi, ya, agar tidak ada apa-apa ya kemuskilan yang ditemukan apabila ya isu itu atau perkara ini dilaksanakan. Jadi terima kasih. Itu saja apa yang saya ingin sampaikan hari ini. Terima kasih juga bersama dengan Orang Dapat Channel. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berema. Dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Ya, jadi sehingga itu, sehingga kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.